Apakah kalian tahu bahawa sesebuah negara dapat diukur dan dirankingkan oleh Bank Dunia? Oleh disebabkan itu, mari bersama saya melihat 10 negara terkaya di dunia. Merujuk dari Global PEO Services pada tahun 2022, berikut ini adalah daftar negara terkaya di dunia menurut Produk Domestik Bruto PDB yang dimiliki negara tersebut. Amerika Syarikat menduduki tempat pertama dalam lis ini. Dengan pelbagai faktor, akhirnya Amerika Syarikat menduduki tempat pertama setelah bersaing ketat dengan Tiongkok untuk menguasai pasar perekonomian dunia. Pesatnya perkembangan ekonomi Amerika Syarikat pastinya didukung pelbagai hal, antaranya budaya entrepreneurial yang mendorong kerja keras serta pengambilan risiko financial untuk profit yang tinggi menjadi salah satu sebab. Pemerintahan yang terpusat, institusi pendidikan yang terbaik dan peraturan yang ketat menjadi jaminan perkembangan ekonomi Amerika Syarikat. KDNK nominal Amerika Syarikat berjumlah $20.89 triliun dengan KDNK per kapita sebanyak $63,413. Negara China atau Republik Rakyat China menduduki tempat kedua. Negara yang sangat berdaya saing dengan Amerika Syarikat dalam mengawal pasaran ekonomi dunia ini menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang paling pesat perkembangannya. Pelan inisiatif Jalur dan Jalan China menggabungkan dasar luar dan ekonominya dengan berkesan memantapkan perkembangan ekonominya. Selain itu, promosi penggunaan renminbi, mata wang China, dalam transaksi antarabangsa juga telah meningkat. China juga telah menjadi sebuah negara yang berperan penting dalam pertumbuhan global sejak krisis kewangan 2008. KDNK nominal Republik Rakyat China menyumbang $14.72 triliun dengan KDNK per kapita $10,434. Jepun yang dikenal sebagai negara inovatif pastinya termasuk dalam lis ini. Sejak kekalahan mereka pada Perang Dunia Kedua, masyarakat Jepun telah menerapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkemampuan tinggi agar dapat bersaing dengan negara lain. Secara garis besar, negara ini juga mendapatkan sepelus dari perdagangan tahunan dan investasi internasional. Jepun juga merupakan negara penghasil kenderaan ketiga terbesar di dunia. KDNK nominal Jepun menyumbang $5.06 triliun dengan KDNK per kapita mencecah $39,048. Sebagai negara Eropah pertama di dalam lis ini, pemacu ekonomi terbesar Jerman datang daripada industri perkhidmatan seperti telekomunikasi, penjagaan kesihatan dan pelancongan. Berkat tenaga kerja berkemampuan tinggi, tingginya perkembangan infrastruktur serta kepakaran teknologi menyebabkan negara Jerman menduduki peringkat pertama di dunia untuk entrepreneurship. Negara ini juga menguatkuasakan ekonomi pasaran sosial yang menekankan nilai pasaran terbuka terhadap kapitalisme dan menjamin pelbagai jaminan perkhidmatan sosial. Jerman mempunyai KDNK nominal $3.85 triliun dengan KDNK per kapita $45,466. Perdagangan yang dilakukan dengan 27 negara anggota Uni Eropah dengan mencakup 49% ekspor dan 52% impor menjadi penyumbang PDB Inggeris. Sektor jasa dengan industri kewangan juga menjadi yang terpenting. Sektor pembuatan, pembinaan dan pelancongan telah membangun Britain menjadi negara kaya di dunia. UK juga menduduki tempat tinggi dalam laporan tahunan Indeks Daya Saing Global serta dalam kedudukan kemudahan menjalankan perniagaan Bank Dunia. Negara ini mempunyai KDNK nominal $2.76 triliun dengan KDNK per kapita $39,229. Dengan jumlah penduduk yang ramai, tidak menghambat India daripada menjadi sebuah negara yang kaya. Pastinya dengan beberapa sektor yang telah memainkan peranan penting seperti pembuatan, teknologi dan perkhidmatan. Ikutan perubahan dasar penting yang dibuat oleh kerajaan India. Sejak 2014, kadar pelaburan langsung asing FDI ke India meningkat secara berterusan. India mempunyai KDNK nominal $2.66 triliun dengan KDNK per kapita $1,877. Menjadi sebuah negara pilihan para pelancong sudah pasti menyumbang banyak kepada pertumbuhan ekonominya. Perancis juga melakukan industri ekspor dan import dengan 63% daripada KDNK Perancis datang daripada industri ini. Para pelabur pastinya tertarik dengan negara Perancis berikutan negara ini mempunyai hak harta yang kukuh dan rangka kerja pengawal seliaan yang cekap. KDNK nominal Perancis berjumlah $2.63 triliun dengan KDNK per kapita sebanyak $39,257. Pengguna menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Itali.
Industri import-ekspor juga memainkan peranan penting dalam KDNK Itali. Dengan ekspor perkhidmatan dan barangan menyumbang 30% dan industri pengimport menyumbang 27%. Negara ini mengira KDNK nominal $1.88 triliun dengan KDNK per kapita $30,657. Sebahagian besarnya diperoleh daripada industri perkhidmatan. Kanada juga telah menjadi ahli penting Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) sejak 1995. Hubungan perdagangan yang luas dengan pelbagai negara hasil daripada Perjanjian Perdagangan Bebas Dua Hala dan Serantau juga memainkan peranan penting. Bukan itu sahaja, Kanada juga mempunyai tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, masyarakat berbilang budaya, ekonomi yang berkembang, dan sokongan kerajaan untuk menubuhkan perniagaan. Menjadikan Kanada destinasi pelaburan yang sangat dicari. Kanada mempunyai KDNK nominal $1.64 triliun dengan KDNK per kapita $42,080. Ekonomi Korea Selatan mula pesat selepas reformasi ekonomi luar biasa yang dikenali sebagai keajaiban Sungai Han. Korea Selatan juga merupakan sebuah negara membangun pada tahun 1960-an. Korea Selatan juga memiliki banyak tenaga kerja berkemampuan tinggi. Ikutan negara ini sangat mementingkan pendidikan, inovasi, serta investasi untuk penelitian. Mayoritas PDB Korea Selatan berasal dari layanan jasa dengan kontribusi sebesar 59%. Negara ini mempunyai KDNK nominal $1.63 triliun. KDNK per kapitanya ialah $30,644. Negara-negara di atas sememangnya terkenal dengan kemajuan teknologi dan komoditi ekspor. Sumber manusia (SDM) negara ini juga sangat berkelayakan. Kerana itulah mereka mampu memproses sumber asli (SDA) sedia ada. Hal ini sekaligus mendorong mereka menjadi sebuah negara kaya di dunia. Lantas, negara Malaysia berada di urutan berapa? Ternyata Malaysia berada di urutan ke-34 dengan KDNK nominal $439.37 miliar. KDNK per kapitanya ialah $13,268. Malaysia berada jauh dari negara tetangga seperti Indonesia di urutan ke-15 dengan KDNK nominal $1.05 triliun. Hal ini ikutan kedatangan virus COVID-19 yang telah menghambat banyak sumber pendapatan negara seperti sektor pelancongan. Walau bagaimanapun, sesebuah negara yang maju tidak seharusnya diukur semata-mata dari segi ekonomi. Tapi perlu juga diukur dari aspek keselesaan, ketenteraman dan intelektualnya. Terima kasih telah mendengar sehingga detik ini. Video ini bukan bertujuan untuk merendahkan atau menyinggung negara lain, tapi bertujuan untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk bersatu memajukan negara. Salam dari Malaysia, saya undur diri.